berada bersama-sama dengan kita. Tolong maklumkan kewujudan kalian. Tolong maklumkan sama ada suara boleh didengari ataupun tidak. Dan maklumkan adakah line okey ataupun tidak. Sebenarnya kalau tak okey pun ini sahaja pilihan yang ada. Kerana hari ini kita buat special sikit, membawa kalian bercerita tentang komik Gaza yang ke-7. Tapi hari ini kita buat dari luar dan kita buat insya-Allah dengan pemandangan daripada pelabuhan Gaza. Jadi yang kalian nampak ini adalah pelabuhan Gaza. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk masuk keluar sebenarnya, tetapi digunakan untuk nelayan sahaja. Cocok headphone. Okey, harapnya lebih jelas lagi sebab dah masukkan headphone ni. Dan insyaAllah lagi, sekejap lagi kita akan bersama-sama dengan penulis buku komik Gaza, If Moses, untuk kita berkenalan dengan komiknya yang ke-7, komik Gaza yang ke-7. Jadi peminat komik Gaza 1 hingga 6 dan juga peminat Gaza, peminat komik asil, hari ini kita akan berkenalan dengan penulisnya. Dan penulisnya sebenarnya akan jadi moderator dan bercerita kepada kita tentang komik dan keadaan di bumi Gaza ni. Jadi ini adalah pelabuhan Gaza yang sangat cantik. Sebagaimana yang kalian nampak, bentuknya 4 segi dan ada satu jalan masuk dan jalan keluar. Dan ini sebenarnya adalah kawasan di sepanjang bumi Gaza. Suara okey ke? Boleh dengar suara? Suara okey? Suara. Okey, harapnya suara boleh dengar. Kalau tak dengar, boleh tolong respon sebelum kita jemput tulis If Moses. Dan ini adalah kawasan pelabuhan Gaza juga, kawasan mereka berehat. Jadi ada yang respon ni kata tak dengar suara. Ni bukan masalah saya, ni masalah kalian. Dan sebagaimana yang saya maklumkan, di bumi Gaza ni bila kita nak buat live, kita kena buat tempat yang ada wifi. Kalau tempat yang tidak ada wifi, tidak boleh dibuat sebab di Gaza tidak ada 3G. Kita ni sikit suasana kita di sebuah restoran. Dan kalian boleh nampak Gaza di belakang sana, boleh nampak masjid, boleh nampak keadaan laut. Dia kuat angin sebab duduk atas atap. Dan ini adalah pelabuhan Gaza. Jadi harapnya internet okey. Sekejap lagi kita akan menjemput penulis komik Gaza 1 hingga 6 untuk kita membuat pelancaran komik Gaza, insya-Allah, yang ke-7 pada hari ini. Bunyi angin ni dia tak ada pilihan. Saya rasa nanti saya akan dekatkan sikit. InsyaAllah kalian boleh dengar dengan lebih jelas. Jadi kita akan ambil masa dalam 1 minit 2 lagi sebelum kita menjemput If Moses, penulis komik Gaza yang ke-7, untuk kita bercerita tentang bumi Gaza. Kita bercerita tentang kemerdekaan, kita bercerita tentang perjuangan, kita bercerita tentang pengorbanan di bumi Gaza yang kalian kasihi ini. Jadi insya-Allah di bumi Gaza jam 3.30 kita ada sekitar 200 orang bersama-sama dengan kita. Jadi kalian kena sharekan ramai-ramai sebab kita nak lebih ramai orang yang mendengar perkongsian kita pada hari ini. Kurang-kurangnya 300, 400, 500 orang demi kecintaan kepada bumi Gaza. Buktikan bersama-sama, insya-Allah. Dan dalam masa 1 minit 2 minit lagi, insya-Allah kita akan jemput penulis If Moses untuk
berada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Jadi sekejap saya akan tunjukkan muka saya, walaupun kalian kena boring tengok muka saya. Sekejap kita akan tunjukkan keadaan laut di bumi Gaza ini untuk kalian kenal bumi Gaza dengan lebih mendalam. Dan sebagaimana yang kalian mungkin maklum, yang biasa dengan If Moses adalah penulis yang tidak dikenali wajahnya. Jadi kalian tak boleh melihat If Moses nanti, tetapi kalian akan mendengar suaranya insya-Allah menjadi host perkongsian kita pada malam ini. Teruskan berkongsi, teruskan memanggil kawan-kawan untuk melihat, sharekan di Instagram kalian, sharekan di mana-mana sahaja untuk pastikan seramai mungkin masuk mendengar perkongsian kita pada hari ini. Teruskan berkongsi, teruskan memanggil kawan-kawan untuk melihat, sharekan di, dan walaupun ada besi yang menghalang ini, minta maaf, kita terpaksa duduk di kawasan yang selamat. Kalau saya lompat nanti kan tak dengar pula suaranya kan. Jadi saya nak ambil masa 1 minit yang terakhir untuk kita kongsikan di Telegram dan tempat-tempat yang lain untuk kita meramaikan pendengar pada malam ini sebelum kita masuk ke topik kita, menuntut kembali tempat tinggal di bumi Palestin. Jom join bersama-sama IG Live kita pada petang ini di bumi Gaza, dan pastinya untuk kalian di bumi Malaysia pada jam 8.30 malam pada hari ini. Jangan malu, jangan segan, ajak kawan ramai-ramai untuk berada bersama-sama dengan kita. IG Live kita. Okey, mana kita punya pada petang ini di bumi Gaza, dan pastinya untuk kalian penulis adakah sudah request untuk join, kita jemput sekali If Moses untuk berada bersama-sama dengan kita. Saya ni mungkin kali pertama, kali kedua buat IG Live. Sebelum ni IG pada hari ini untuk kita bercerita tentang kemerdekaan, pengorbanan, perjuangan. Bantu sikit-sikit, tapi insya-Allah tak COVID lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tetamu pada hari ini, jadi terima kasih kepada kalian yang berada bersama-sama dengan kita. Walaupun kita yang mulakan dulu hari ini sebab kita nak tunjukkan bumi Gaza. Dan kalau tak jelas suara dan sebagainya, tolong maklumkan segera supaya kita boleh terus maklumkanlah kepada pihak penganjur untuk dibetulkan apa yang perlu dibetulkan. Rasa macam jadi host ni, saya pula jadi tetamu jemputan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, betulkan persepsi anda, saya sedang dijemput oleh host. Maka saya serahkan kepada host kita pada hari ini, If Moses, penulis komik Gaza mini 1 hingga 6, komik pelindung asil, dan juga hari ini insya-Allah akan melancarkan komik Gaza mini yang ke-7 yang dinanti-nantikan oleh kalian. Silakan host kita pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak Nadir. Kak Iman, kami dah boleh start live ke? Saya cuba dapatkan green light daripada Iman Communication sekejap. Boleh. Masa 1 minit sekejap, kita bagi ruang kepada Iman Publication untuk broadcast juga live kita malam ni di Facebook dan juga media sosial yang lain. Jadi tengah ada buat setup sikit. Boleh. Boleh? Suara kuatkan sikit. Ada yang sebut suara agak perlahan.
Okay, testing. Macam mana? Boleh dengar ke suara saya jelas ke? Minta penonton Ya, semua. yang lain boleh respon. Tak jelas juga ya? Ya. Okay, sekejap ya. Ya, di Gaza sekarang jam 3.30 petang. Dan ada rezeki insyaAllah kita dengar azan asar dikumandangkan dalam 40 minit lagi. Testing. Suara Ais Moses boleh dengar ke ataupun slow? Yes. Untuk saya jelas sebab saya pakai headphone. Sebab saya pakai headphone juga. Okay. Jadi yang tak jelas kena cari headphone lah. This hotel. Hotel. Tu yang dengar EA tu, di Gaza tu, dia tengah test mic dia untuk program dia malam ni. Jadi tu bukan If Moses. Dia restoran. Tu Ais Moses ke Iman Taufik? Suara tu. Masih tak jelas lagi yang suara saya masih slow. Jadi boleh respon? Suara okey ke tak okey? Testing, boleh dengar suara saya? Minta Ya, test mic dekat Gaza. komen suara saya boleh jelas Nonton ke? tolong komen suara If Moses okey atau tidak. Testing, suara Ais Moses atau slow? Testing. Suara jauh. Suara macam jauh sebab dia dekat dengan kalian. Dekat di hati. Suara orang Gaza dekat. Okay, tak apa, sebab saya memang kena pakai headphone. Mungkin saya akan sikit suara betul. Takkan sikit suara. Terima kasih siapa yang bagi cadangan tu. Tak jelas tapi asalkan dekat suara saya, cuma saya kena kuatkan suara saya, betul ya? Sekejap ya, saya cuba cabut mikrofon headphone jap, tengok. Assalamualaikum. Okey dah? Suara saya lebih kuat daripada tadi ke? Lebih kuat daripada saya lebih suara kuat. Suara saya lebih kuat. Suara Moses bergema. Masih bergema lagi ke? Kuat ni suara saya. EA tu di Gaza. Ya tu bukan Ais Moses ya. Suara Kak Farah okey ya? Alhamdulillah okey. Iman dah bagi feedback. Macam ni boleh start last ke? Iman? Boleh start last sekarang ke? Dua? Boleh start sekarang okey, alhamdulillah. Okay, Tuan Adi, tak nampak muka dah. Tuan Adi masih di sana ke? Ya, masih. Silakan. Masih. Tuan Adi ni balas dendam dengan saya ni. Saya tak tunjuk muka, dia pun tak nak tunjuk muka. Aduh. Ya, tak nak bagi orang Tuan kenal. Adi. Yelah tu, misteri sangat. Okay, apa khabar Tuan Adi? Sihat Tuan Adi? Alhamdulillah, sihat-sihat saja. Alhamdulillah sihat. Dekat Gaza saya tengok macam tengah siang. Pukul berapa Ya, tu Tuan? di Gaza jam 3.40 petang ketika ini. 3.40 petang. I see, lebih kurang 5 jam jarak dengan Malaysia ya. Sekali Malaysia dah pukul Ya, 8.40. 5 jam jarak dia. Okey, selamat datang kami ucapkan kepada semua penonton pada malam ini. Saya ambil kesempatan malam ini untuk ucapkan selamat Hari Malaysia yang ke-58. Jadi sempena Hari Malaysia hari ini, kita adakan satu sesi live dengan topik yang sangat menarik. Tajuknya adalah menuntut kembali tempat tinggal di bumi Palestin. Kenapa kita pilih tajuk ini? Tak lain tak bukan adalah kerana hari ini adalah Hari Malaysia dan bulan lepas kita ada sambut bulan kemerdekaan. Dan selain daripada itu, of course, sebab komik Gaza 7 tajuknya adalah saat bermulanya langkah melindungi Palestin. Jadi kita memilih tajuk hari ini untuk
dikupas oleh tetamu jemputan kita, tak lain tak bukan Tuan Nadir yang berada di Gaza. Sebelum kita mulakan sesi live kita hari ni, malam ni saya minta izin untuk perkenalkan diri saya dulu. Saya IF Moses, penulis dan pelukis kepada siri Komik Gaza, terbitan Iman Publication. Jadi Komik Gaza ni adalah komik pertama di Malaysia yang bertemakan sejarah Palestin. Jadi komik yang anda lihat ni adalah siri yang ke-7 sebenarnya. Alhamdulillah dah selamat melahirkan 7 anak tentang sejarah Palestin. Ini yang pertama. So Alhamdulillah ada 7 semuanya. Saya adalah host anda pada malam ini. Jadi seterusnya mari kita berkenalan pula dengan tetamu jemputan kita malam ini yang didatangkan jauh dari Gaza, iaitu Tuan Nadir Al-Nuri, berangkat CEO Cinta Gaza Malaysia, yang ini sebuah NGO bantuan kemanusiaan di Palestin ya. Okay, sebenarnya siapa Tuan Nadir ni? Dia berada di Palestin tapi mukanya macam orang Melayu dan boleh bercakap bahasa Melayu. Siapakah beliau sebenarnya? Jadi saya perkenalkan. Nama penuh beliau ialah Muhammad Nadir Al-Nuri bin Kamaruzaman. Beliau berasal daripada Bandar Baru Bani. Orang Bangi rupanya. Bukan orang Palestin tapi tinggal kat Palestin. Sedikit info menarik tentang Tuan Nadir ni ya. Beliau merupakan rakyat Malaysia tunggal yang berada di Gaza sejak tahun 2013. Beliau telah berkahwin dengan seorang balu Palestin yang mempunyai 5 orang anak. Betul ya Tuan? Ya, betul. Oh, jadi anggur. Okay. Beliau kini sangat aktif dengan misi-misi bantuan kemanusiaan di Palestin dengan berfokuskan kepada bantuan makanan, perubatan dan pembangunan semula di Gaza dan juga Baitul Maqdis. Okay, kalau kita tengok kelulusan akademik Tuan Nadir pula. Tuan Nadir pernah berkelulusan akademik dalam bidang ijazah sarjana muda Sains Marine Universiti Malaysia Sabah. Maksudnya Tuan Nadir ni boleh menyelam tau. Dia boleh menyelam bawah laut. Korang jangan main. Okay, dan beliau telah menyambung bidang diploma syariah dalam bahasa Arab Kolej Antarabangsa Damsyik Syria daripada tahun 2019 hingga tahun 2012. Dan kemudiannya pulang ke Malaysia kerana perang Tuan. Perang meletus di Syria. Betul. Dan seterusnya Tuan Nadir menyambung ijazah sarjana muda syariah di Universiti Islam Gaza bermula tahun 2013 hingga kini. Masya-Allah, hebat Tuan Nadir kita. Dan antara jawatan terkini yang Tuan Nadir pegang adalah pengasas Persatuan Cinta Gaza Malaysia of course dan pengasas bersama gabungan My Aqsa Defenders. Selain daripada ada beberapa lagi badan NGO yang di mana Tuan Nadir sangat aktif terlibat di dalamnya. Baiklah. Kepada penonton semua yang join kita malam ni, saya nak mengajak semua penonton untuk stay sampai ke penghujung live kami. Sebab pertama kita ada sesi Q&A bersama Tuan Nadir selama 15 minit lepas tamat live ni. Dan penonton semua boleh tanya soalan di ruang komen. Nanti kita punya Kak Iman akan kumpulkan soalan-soalan tersebut dan kita akan pilih beberapa soalan untuk ditanyakan kepada Tuan Nadir masa sesi Q&A. Dan yang kedua, kita ada sesi eksklusif lagi khas untuk penonton-penonton malam ni sahaja. Yang ni di luar live tak ada, hanya dalam live. Iaitu sesi giveaway Komik Gaza 7 yang terbaru ni. Dan juga hadiah tote bag Israel Koyak untuk 3 pemenang bertuah. Okey, saya tunjuk sikit ni design tote bag. Kita nak bagi percuma malam ni. Nampak? Israel Koyak. So kita ada 3 design yang berbeza. Ni semua adalah karakter daripada Komik Gaza. Kita nak beri secara percuma sekali dengan Komik Gaza kita. Okey, dan yang terakhir sekali, kita akan umumkan kod promosi untuk penonton malam ni dapatkan Komik Gaza dengan harga promosi. Tapi syarat dia kena stay sampai penghujung. Okey, insyaAllah. Tuan Nadir, ready untuk live ya Tuan Nadir? Ya, sudah lama ready. Ya, masih bersemangat Masih. Okay. Baik Tuan Nadir, tadi kita dah bacakan profil Tuan Nadir secara ringkas. Tapi saya rasa macam tak lengkap ta'arufnya tanpa kita tahu lebih lanjut. Mengapakah Tuan Nadir telah memilih Gaza sebagai tempat tinggal tetap Tuan Nadir? Bagaimana Tuan boleh memilih jalan hidup untuk menjadi seorang aktivis kemanusiaan Palestin? Sebab contohnya, kalau kita tengok profil Tuan tadi, Tuan ada latar belakang sains laut sains marine, ada macam-macam bidang pengajian. Tapi akhirnya Tuan memilih jalan ini. Apakah kisah di sebaliknya? Silakan Tuan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Iman Publications atas jemputan untuk kita bercerita pada hari ini. Terima kasih kepada If Moses yang sudi meluangkan masa untuk kita bercerita juga dari bumi Gaza ketika ini. Ada yang bertanya If Moses kenapa mukanya tak nampak. If Moses memang begitu stylenya, dia adalah penulis misteri kepada komik-komik Gaza. Jadi kalau saya tahu style If Moses daripada awal, saya pun buat kerja-kerja kemanusiaan di Gaza ni dengan keadaan misteri. Baru dah tak ada ancaman daripada Israel, tak ada ancaman daripada musuh-musuh luar kan. Tapi hari ini dah terlambat dah ceritanya. Jadi tak sempat dah nak beralih balik. Tetapi hari ini insyaAllah kita beralih beberapa tahun ke belakang, bercerita tentang kenapa kita sampai ke bumi Gaza, kenapa kita berada di sini sehingga kini, dan apa yang kita lakukan di sini sebagai seorang yang disebutkan sebagai humanitarian worker ataupun pekerja kemanusiaan. Jadi saya sampai ke bumi Gaza ni sebenarnya pada tahun 2013, dan sebelum daripada itu pada tahun 2011 saya belajar di bumi Syria, di Syam, di Dimashq. Dan kawasan Syam ini dia sebenarnya meliputi 4 buah negara dan disebutkan dalam banyak hadis, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam agama kita sebagai tempat-tempat yang sangat diberkati. Syam ni dia meliputi negara Palestin, Jordan, Lubnan dan juga Syria. Jadi saya belajar ketika itu di Syria, bermula pada tahun 2011 dan selama 1 tahun setengah saya duduk di bumi Syria. Sebenarnya hari pertama saya sampai ke Syria itu alhamdulillah berlakunya rusuhan ataupun perarakan pertama menentang Bashar al-Assad. Jadi orang kata saya ni ke mana pun alhamdulillah perang ikut dan perarakan ikut, demonstrasi ikut, dan itu nasiblah pengalaman yang kita dapat bila mana kita duduk di tempat-tempat yang terancam ataupun tempat-tempat yang berdepan dengan peperangan dan sebagainya. Sebenarnya banyak membantu kita untuk membina pengalaman. Jadi saya sampai ke bumi Syria itu pada tahun 2011 dan di situ saya mula mengenali tentang keberkatan bumi Syam. Dan bumi Syria secara khusus bumi Dimashq ini adalah bumi yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya If Moses. Saya duduk dan saya ingat pengalaman saya bersama dengan kawan-kawan bila mana kita duduk di bumi Syria ni, subhanallah, kita doa banyak benda yang Allah bagi on the spot, khususnya masa bulan Ramadan. Pelajar-pelajar ni kita tahulah dalam keadaan ekonomi yang terhad, tidak ada barang wang yang masuk ke poket dan sebagainya. Tetapi di bumi Gaza, di bumi Syria ni secara khusus memang kita tak pernah rasa kekurangan. Kalau kami rasa nak buka puasa dengan makanan-makanan tertentu sahaja di bulan Ramadan, Masya Allah kita niatkan sahaja dalam hati kita. Dan selalu masyayikh kita dia ajarkan kepada kita baca surah Al-Fatihah. Maka kita baca surah Al-Fatihah sebagai pembukaan pintu-pintu rezeki. Biasanya akan dimakbulkan. Orang akan hantar kepada kami makanan dan bukan satu jenis, berjenis-jenis makanan yang akan dihantar kepada kami. Saya ingat juga satu hari, satu contoh yang sangat simple lah sebenarnya. Kita duduk di jalan dan masa tu menunggu kenderaan, menunggu taksi lalu di depan kita untuk kita naik taksi tersebut dan pergi ke tempat pengajian. Dan masa tu dah lama sangat tunggu, tapi tiba-tiba baru teringat, Syekh kita ajar kalau nak apa-apa baca Al-Fatihah. Barulah akan dikurniakan apa yang kita nak tersebut. Jadi kita pun alhamdulillah ingat pesan tersebut, kita baca Al-Fatihah. Habis dia baca waladhdallin, kereta berhenti di depan kita. Dan bukan sahaja kereta yang kita naik ketika itu untuk pergi ke tempat pengajian, tetapi rupanya kereta itu adalah seorang hartawan, bukannya taksi pun. Dan kami naik kereta tersebut, dia bagi pula duit poket kepada kami. Jadi itu keberkatan yang ada di bumi Syam. Dan keberkatan itu bukan sahaja di bumi Syria, tetapi keseluruhan bumi Syam, khususnya bumi Palestin ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama yang selalu kita baca, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang ada di bumi Aqsa ini ialah keberkatan, dan keberkatan itu yang jaminannya datang daripada Allah sendiri, bukannya datang daripada manusia. Liyuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada kita dalil-dalil kehebatannya. Sebab itu hari ini kita tengok bumi Palestin banyak sangat benda yang kita boleh ambil, kita jadikan sebagai contoh, sebagai pengajaran untuk kita terus berkorban, untuk kita terus memberi dan sebagainya. Dan itu adalah satu kelebihan yang ada pada bumi Palestin dan bumi Syam secara amnya. Maka alhamdulillah saya sampai ke sini, saya duduk di sini. Niat awalnya memang bukanlah untuk duduk dalam tempoh masa yang terlalu panjang. Perancangan awalnya untuk belajar, habiskan second degree dalam bidang syariah dan balik semula ke Malaysia. Dan memang niat untuk mengasaskan Persatuan Cinta Gaza Malaysia itu telah ada sejak daripada awal.
Tetapi bila sampai ke sini, kita dah asaskan NGO, dah duduk agak lama di sini dan kita mula memahami bahawa kewujudan saya sebagai seorang Melayu ada di bumi Palestin ini sangat penting untuk kita bawa isu Palestin, untuk kita ceritakan tentang kesakitan dan penderitaan penduduk Gaza ini secara terus dari bumi Gaza itu sendiri. Maka Alhamdulillah saya mengambil keputusan untuk terus kekal di sini. Tapi itu pun taklah selama-lamanya, If Moses, insyaAllah. Kalau kita nampak dah ada bunga-bunga kemenangan, dah nampak dah ada hasil daripada kerja-kerja yang kita lakukan, kita boleh tinggalkan NGO kita dan dia boleh automate and grow by itself, insyaAllah kita akan balik berjuang dan memberi khidmat kepada negara Malaysia yang kita kasihi. Masya Allah, saya baru nak tanya soalan tu tadi. Tuan stay di Palestin sampai bila Tuan? Tunggu juga Tuan jawab sampai ke akhir hayat saya ke kan? Jawapan-jawapan plastik macam tu kan? Okay, Masya Allah, terima kasih banyak Tuan Nadir. Begitu hebat dan begitu menarik sekali kisah Tuan Nadir kita. Bagaimana beliau mula memilih Gaza sebagai tempat tinggal, sebagai home beliau. Dan juga tapak perjuangan beliau ya. Ini sampaikan bila masa saya dengar cerita Tuan ni tadi, saya rasa menarik sangat kalau kisah pengalaman Tuan ni dapat dibukukan. Sebab apa yang Tuan cerita ni saya tahu dia 1% je daripada kisah hidup Tuan dekat Palestin sebenarnya. Saya boleh bayang benda tu. InsyaAllah saya yakin ramai yang beli kalau Tuan bukukan benda ni ya. Okey, jadi kita kembali kepada tajuk live kita pada malam ini, menuntut kembali tempat tinggal di bumi Palestin. Jadi Tuan Nadir, kalau kita tengok definisi perkataan tempat tinggal ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil home kan bahasa Inggeris. Ia membawa maksud tempat tinggal yang melindungi kita daripada segenap bahaya, yang selamat dan membawa bahagia. Ini maksud home secara general yang kita tahulah, yang kita fahami. Dia berbeza dengan house kan Tuan Nadir. Kalau house ni maksudnya rumah, just rumah kan. Tapi home ni dia membawa maksud yang lebih tinggi, lebih bermakna. Jadi tapi Tuan, berbeza bila kita tengok keadaan dekat Palestin sekarang Contohnya kalau kita tengok isu semasa yang berlaku di tebing barat contohnya, dekat Silwan, dekat Sheikh Jarrah, kita tengok ada berlaku kes rampasan rumah rakyat Palestin dirobohkan dan rakyat Palestin dipaksa untuk mengosongkan rumah. Sedangkan arahan mahkamah Israel tu tak valid pun dan berat sebelah kan. Kalau kita tengok kes lain dekat tebing barat juga, rumah-rumah ni digeledah, diserbu tengah-tengah malam. Lebih teruk daripada tu, ada kanak-kanak Palestin yang ditangkap di tengah-tengah malam, dipenjarakan kerana atas tuduhan membaling batu. Kalau dekat Gaza sendiri, secara ringkasnya lah, kita boleh cakap duduk dalam rumah sendiri pun belum tentu selamat. Belum tentu selamat daripada bom kan, serangan bom. Despite of semua kes-kes yang berlaku di Palestin hari ini, rakyat Palestin ni saya tengok dia tetap merasakan Palestine is my home. Kan? Bukan rakyat Palestin je, tapi pelarian-pelarian Palestin yang dah keluar daripada Palestin sejak tahun 1948. Mereka dah bertahun-tahun tinggal dekat negara lain, contohnya dekat UK, ada yang dah sampai 3-4 keturunan semua. Tapi mereka tetap melaung-laungkan Palestine is my home. Jadi apakah definisi home yang dipegang oleh rakyat Palestin ni? Apa semangat yang mereka pegang? Bagaimana pendapat pemahaman Tuan terhadap perkataan home tu sendiri? Silakan Tuan. Baik, terima kasih kepada soalan yang ditanyakan. Ini masalahnya kalau kita punya host dia tahu berkenaan dengan Palestin dan menulis tentang Palestin lebih lama daripada orang yang dia jemput. Soalan ni jadi lagi panjang daripada jawapan. Tapi Alhamdulillah hari ini kita boleh berkongsi bersama-sama insyaAllah tentang apa yang sedang berlaku di bumi Palestin ini. Datang daripada host pun kita terima, datang daripada panel pun kita terima dan kita jadikan sebagai pengajaran bersama-sama insyaAllah. Jadi hari ini kita bercakap tentang home. Kita bercakap tentang kita sebut rumah tapi dia berbeza dengan house bagaimana yang disebutkan oleh moderator kita. House ni kita bayangkan bangunan batu yang ada bumbung, yang ada dinding, yang ada pintu, yang ada tingkap, yang kita boleh berlindung di dalamnya. Tetapi home ni dia lebih dekat dengan hati. Sebab itu orang putih dia kata home is where the heart is. Kan? Home itu ialah tempat terletaknya hati kita. Di mana terletaknya keterikatan kita, di mana tempat terletaknya loyalty kita. Sebab itulah orang-orang Palestin ini, asas kepada perjuangan mereka ialah meyakinkan diri mereka bahawa Palestin is their eternal home. Daripada dulu mereka duduk di sini sampailah sekarang mereka mempertahankan bumi ini, dan di mana sahaja mereka berada, mereka kekal mempertahankan idea bahawa Palestin itu adalah bumi mereka. Sebab itulah kalau kita tengok, bila kita bercakap tentang isu Palestin, antara isu yang paling besar dibincangkan ialah the right of return. The right of return ini ialah hak untuk pelarian-pelarian
yang dihalau keluar pada tahun 1948 yang jumlahnya sekitar 800,000 orang itu untuk balik ke tempat asal mereka. Termasuklah penduduk-penduduk yang ada di bumi Gaza ini, yang duduk di 6 buah kamp pelarian yang ada di bumi Gaza. Saya teringat satu pengalaman, kami masuk ke dalam kamp-kamp pelarian. Yang mana kamp pelarian di sini, di Gaza ini, dia bukanlah seperti kamp pelarian Syria yang terdiri daripada kemah dan sebagainya. Dia adalah rumah-rumah tapi jalannya sempit, keadaannya tunggang langgang, rumahnya kecil dan sebagainya, dan keadaannya sangat-sangat tidak baik. Maka saya tanya kepada salah seorang penduduk yang ada di kamp pelarian tersebut, kenapa kalian tak buat saja ataupun tak minta sebuah NGO ataupun sebuah negara untuk memusnahkan rumah-rumah ini dan dibangunkan semula dalam keadaan yang lebih baik supaya kehidupan kalian menjadi lebih selesa. Maka apa jawab pemuda ini ataupun lelaki ini? Disebutkan kepada saya, dia kata ini camp ini adalah identiti kami. Ia membuktikan bahawa kami adalah pelarian-pelarian yang telah lari daripada rumah kami untuk menumpang secara sementara di tempat orang, dan kami akan pulang kembali ke rumah kami yang asal. Jadi kalau kami hancurkan rumah-rumah ini dan dibangunkan rumah-rumah yang kekal, itu bermakna kami telah angkat tangan. Kami telah menyerah dan membiarkan penduduk penempatan haram itu mengambil, penjajah-penjajah itu mengambil rumah kami, dan kami tidak lagi berniat untuk kembali. Jadi kami sanggup hidup dalam keadaan yang penuh menyakitkan ini, dalam keadaan kalau diorang ni tengok luar tingkap boleh nampak jiran sebelah rumah tengah buat apa, dengan sebab kecilnya kawasan tersebut, sempitnya kawasan tersebut, tetapi mereka lebih sanggup hidup dalam keadaan demikian. Sebab itulah bila kita sebutkan tentang home ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dia menggambarkan suatu ideologi untuk mereka. Dia menggambarkan satu roh untuk mereka. Dia bukannya semata-mata kalau macam kita bayangkan home ni tempat kita boleh gelak ketawa dengan anak-anak, kita boleh berlindung di bawahnya, kita boleh tengok Netflix malam-malam bersama-sama, makan popcorn bersama-sama, boleh gelak ketawa, tengok YouTube dan sebagainya. Itu sudah cukup mungkin untuk kita yang menganggap home itu adalah shelter yang boleh memberikan kemudahan ataupun keseronokan dari segi fizikal dan dari segi kerohanian dan dari segi orang kata apa, keperluan hidup kita yang lain. Tetapi untuk mereka home itu adalah sebuah perjuangan dan identiti yang perlu dipertahankan. Jadi kita pun sepatutnya sampai ke tahap memikirkan bahawa Malaysia itu adalah home kita yang juga perlu dipertahankan, yang perlu juga diletakkan sebagai tujuan hidup kita. Kita nak bangkitkan nama negara kita, kita nak harumkan nama negara kita, kita nak jadi seorang warga negara yang mampu untuk mengembalikan segala kecemerlangan dan kegemilangan yang pernah dilalui oleh negara kita dan kembali meletakkannya di persada. Tak boleh kita ni seorang warga negara yang duduk, orang Terengganu kata lilah-lilah, pusing-pusing sana, balik-balik pimai-pimai tang tu, tak ada hadaf. Setakat kita kerja semata-mata, balik main dengan anak, esok mengulangi rutin yang sama. Tak boleh. Kita kena pandang negara kita sebagai home, yang mana home ni perlu diangkat, perlu dihebatkan, perlu dipertahankan daripada tangan-tangan musuh-musuh yang nak meracuni kita dengan pemikiran mereka dan sebagainya. Dan itulah yang dibuat dan dirasai oleh penduduk-penduduk Palestin berkenaan dengan home mereka, iaitu bumi Palestin ini. Masya Allah, terima kasih banyak Tuan Nadir atas penerangan yang sangat, Masya Allah, explaining Jadi berdasarkan penerangan daripada Tuan Nadir tadi, boleh saya rumuskan bahawa sentimen ataupun roh Palestine is my home ni sebenarnya adalah satu roh yang sepatutnya kita semua pegang dan kita semua rasa. Prinsip yang dibawa oleh rakyat Palestin ni, dia bukan sahaja dipegang oleh rakyat Palestin tapi juga oleh rakyat Malaysia mungkin, rakyat Indonesia mungkin, Brunei dan juga Muslim seluruh dunia yang berpegang bahawa tanah suci Palestin ni adalah milik kita semua kan. Jadi kita wajib mempertahankannya sehinggalah ia bebas kan. Jadi Tuan Nadir, mungkin itu jugalah cerita sikit kan. Mungkin itu jugalah sebabnya saya memilih untuk memberikan komitmen sepenuh masa juga untuk menghasilkan siri komik Gaza yang kita lihat ni, disebabkan atas satu kesedaran jugalah generasi muda kita ni dengan harapan sejarah Palestin ni tak luput daripada ingatan generasi muda kita. Sebabnya biarlah generasi muda kita tahu bahawa Palestin ni wujud
ia wujud, ia pernah wujud dan ia masih wujud. Bukannya macam dalam Google Map, bukannya macam dalam peta dunia yang mana nama Palestin ni dah lesak dalam ingatan kan. Dan ia bakal dibebaskan satu hari nanti. So ini adalah harapan dan cita-cita yang kita nak tanam dalam hati pemuda-pemuda kita, insyaAllah kan. Oh, panjang pula saya punya rumusan. Okay, baik Puan Nadir. Dalam proses saya nak menghasilkan komik Gaza ni, sebenarnya memang saya ada buat study lah, saya ada buat research dan saya kaji sejarah-sejarah terawal rakyat Palestin ni. Jadi Tuan Nadir, hasil daripada dapatan saya dapati rakyat Palestin ni dia berjuang lama dah. Daripada sejak sebelum tahun 1948 lagi. Jadi kita add up boleh kata lebih 200 tahun dah perjuangan mereka ni kan. Contohnya macam dalam komik Gaza yang ke-7 ni sendiri, tajuk dia Saat Bermulanya Langkah Melindungi Palestin ni. Sebenarnya dalam komik ni dia bawa tema kebangkitan rakyat Palestin. Kalau macam siri komik Gaza 1 hingga 6 sebelum ni, kita banyak ceritakan penindasan demi penindasan yang dilakukan Zionis dan juga kerajaan mandat British kepada rakyat Palestin ni. Jadi dalam komik Gaza 7 ni specifically kita highlightkan kebangkitan mereka. Macam mana rakyat ni mula bangun menentang penjajahan kan. Dan event macam kebangkitan Palestin 1929 kita ada highlightkan juga. Jadi kalau macam Malaysia ni Tuan Haji, kita tengok kita dah merdeka lama dah. Daripada tahun 1957, betul lah? 1957, maksudnya dah 64 tahun kita merdeka. Jadi gap dia tu sangatlah jauh dan boleh kata generasi yang ada hari ni dah tak rasa dah roh ataupun semangat menentang penjajah tu, dah tak rasa dah. Berbeza dengan pemuda Palestin yang ada di Palestin hari ni, mereka punya perjuangan tu tak jauh beza daripada perjuangan generasi lama-lama yang sebelum 1948, macam tu kan. Jadi Tuan Nadir sendiri sebagai selaku seorang yang pernah, apa yang nak cakap, pernah hidup di dua dunia pernah hidup di dua alam, merasai hidup di Malaysia dan hidup di Palestin. Jadi macam manakah Tuan Nadir reflect keadaan di Palestin berbanding di Malaysia? Macam mana keadaan kehidupan di sana? Apa cabarannya? Apa pula kelebihannya? Apa bezanya dengan Malaysia? Silakan Tuan. Okay, bila moderator dia sebut kita dah hidup di dua alam ni, takut juga kita sebab biasanya orang sebut dua alam ni, alam dunia dengan alam barzakh kan. Jadi kita pernah hidup di dua negara yang berbeza lah. Kita sebut kan, dua negara yang berbeza dengan keadaan yang berbeza. Dan Alhamdulillah saya betul lah apa yang disebutkan, saya pernah duduk di Malaysia dan saya pernah duduk di Syria, saya pernah duduk di Palestin. Saya lahir di Scotland, banyak tempat yang kita dah duduk dan memang keadaan berbeza antara satu sama lain. Dan asas kepada perbezaan ini ialah bagaimana kita menilai kehidupan kita dan bagaimana kita menilai perjuangan kita. Betul, mereka yang ada di bumi Palestin sentiasa diingatkan bahawa perjuangan mereka belum lagi selesai. Mereka diingatkan bahawa negara mereka masih lagi dijajah. Mereka diingatkan secara live bahawa negara mereka pada bila-bila masa mungkin diserang, mungkin ditimpa peperangan sebagaimana yang kita nampak ia sedang dihadapi oleh penduduk-penduduk di bumi Gaza ini saban hari. Termasuklah mereka yang kanak-kanak, dia nampak abang dia yang cacat tangan, adik dia yang putus kaki, dia nampak bahawa ayahnya telah pun syahid, ibunya terpaksa membesarkan mereka secara bersendirian dan sebagainya. Maka ini semua pengalaman yang mengajar mereka untuk menjadi orang yang lebih cekal, orang yang lebih hebat. Dan duka citanya kita yang berada di Malaysia dengan sebab kita adalah generasi yang disebutkan tadi, generasi yang jauh daripada kemerdekaan dan roh perjuangan kemerdekaan itu, maka memang kita tak dapat menghayati dan merasai apa yang mereka rasakan ataupun apa yang penduduk Palestin rasakan. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya sebagai seorang Islam, kita kena menghayati bahawa perjuangan pembebasan bumi Palestin ini bukan semata-mata perjuangan pembebasan negara mereka sahaja, tetapi ia adalah pembebasan umat secara keseluruhan. Sebab itu kita kena ada rasa bahawa bila kita nampak bumi Palestin berada dalam peperangan, sepatutnya kita kena ada kesedaran untuk membantu. Kita nampak, kita baca anak-anak Yaman contohnya setiap hari ratusan yang mati kelaparan. Sepatutnya ada niat dan usaha untuk kita bantu. Begitu juga kita nampak penduduk-penduduk Syria yang lari daripada Turki contohnya untuk sampai ke Europe. Saya pernah sampai ke Greece, ada sebuah kamp pelarian nama dia kamp pelarian Moria. Yang ketika itu dibangunkan untuk 3,000 orang duduk sahaja. Tetapi yang duduk dalam kamp tersebut adalah sekitar 12,000 orang.
kanak-kanak yang usia 10 tahun cuba untuk membunuh diri di dalam kamp pelarian sebab tak sanggup untuk terus kekal di sana. Begitu juga wanita-wanita yang lari daripada Turki, wanita-wanita Syria yang lari daripada Turki pergi ke Greece ketika itu tak mampu untuk bayar tambang bot, walaupun botnya berimpit-impit, tak selamat dan sebagainya, tak mampu untuk bayar tambang bot, terpaksa menjual batang tubuh mereka untuk membayar tambang tersebut. Maka sebenarnya kesakitan umat yang sedang berlaku secara keseluruhan di seluruh dunia pada hari ini sepatutnya menjentik perasaan kita yang hidup dalam suasana yang cukup-cukup baik. Kita hidup dalam suasana aman, kita ada kerja, kita ada sumber pendapatan, kita mampu untuk berkongsi rezeki kita. Maka sepatutnya apa yang kita nampak itu menjentik hati kita masing-masing, dan pastinya hati kita ni nak dijentik, dia kena menjadi hati yang hidup, hati yang basah, hati yang tidak kering, hati yang sentiasa terbuka untuk melihat dan merasai keperitan orang lain. Jadi kita sebagai orang Malaysia, kita ada tanggungjawab yang sangat besar terhadap Palestin. Sebab pertama sekali, kita secara keseluruhan sebagai sebuah negara adalah orang-orang yang menyokong Palestin. Raja kita sokong Palestin, kerajaan kita sokong Palestin, rakyat kita pun sokong Palestin. Dan yang kedua kita sebutkan tadi, kita berada dalam suasana yang cukup harmoni. Kita rasa je kita susah duduk dalam kepungan PKP dan sebagainya. Tetapi sebenarnya apa yang dirasai oleh penduduk-penduduk di Palestin ini adalah jauh lebih teruk dan jauh lebih menyakitkan. Mungkin kita bagi ruang dalam 2-3 minit untuk dengar azan dari bumi Gaza, kalau okey, Moses. Ya, boleh tuan. Bawa jalan-jalan kejap, tengok keadaan. Boleh, tua. Jadi tour guide tuan. Okey, boleh teruskan kot. Ini di Gaza ni banyak masjid, jadi kalau nak tunggu semua habis, semua tak habis lah. Oh, Yang sebelah kita dah selesai azan. azan kat Gaza ni, rasa sayu hati. Jadi, saya assume semua menonton pada malam ini membawa semangat dan cita-cita yang sama, iaitu kita bukan sahaja nak lihat kebebasan, tapi kita nak bersama-sama juga dalam saf perjuangan untuk membebaskan Palestin dengan cara yang kita mampu. Macam yang Tuan Nadir sebut masa awal-awal live tadi ya, apa yang kita, bila kita perhatikan Palestin ni, ada sahaja kisah di Palestin yang mengajar kita erti pengorbanan. Jadinya banyak perkara yang kita boleh belajar daripada kisah-kisah yang berlaku di Palestin ni sendiri. Boleh kata mungkin tak salah untuk saya nak sebutkan kat sini, salah satu cara untuk kita nak menyumbang kepada Palestin adalah dengan cara mendidik generasi muda kita tentang sejarah Palestin tu sendiri. Jadinya sebabnya generasi muda ni dia bukan setakat je lah disebabkan umur yang muda tu, mereka ni juga adalah bakal pewaris kita, bakal perjuangan kita satu hari nanti. Jadi biarlah pewaris kita ni adalah orang yang tak kenal isu Palestin, yang celik sejarah Palestin dan
ada rasa cinta nak berjuang untuk tanah suci kita ni. Betul ya Tuan Adil? Ya, betul, betul. InsyaAllah, Masya Allah kita punya live masih belum tamat lagi. Kita minta semua penonton untuk stay dengan kita. InsyaAllah kita akan sambung kepada sesi Q&A. Boleh ya Tuan Adil? Boleh, insyaAllah. Boleh, okey, dalam masa 15 minit. Kak Iman, Kak Iman dah ada soalan? Okey, sini dah ada satu soalan. Saya bacakan soalan ni. Okey, soalan yang pertama. Selain Melayu dan Indonesia yang ada di Gaza, di Palestin, bangsa lain dari negara Islam lain mesti ada berjuang di sana kan? Itu persoalan dia. Baik, soalan yang sangat menarik yang ditanyakan berkenaan dengan wakil-wakil negara Islam lain yang ada di bumi Palestin inilah ataupun di bumi Gaza secara khusus. Sebenarnya kami di sini sangat jarang berhubung dengan wakil-wakil NGO yang lain. Yang kami tahu sebelum daripada ini, saya seorang Melayu yang ada di sini, Malaysian. Penduduk Indonesia yang ada di sini sekarang ada sekitar 5 orang yang ada di sini. 3 orang, 5 orang. Sebahagian daripada mereka adalah pelajar di Universiti Islam Gaza. Pada masa yang sama mereka menguruskan Hospital Indonesia yang ada di bumi Gaza ini, di sebelah utara Gaza. Dan 2 daripada mereka adalah pemilik NGO. Mungkin kalian juga biasa dengan mereka sebab mereka juga aktif di media sosial. Abang Abdullah Onim dan juga Muhammad Hussein. Jadi 2 orang rakan kita, orang Indonesia di bumi Gaza lah. Selain daripada mereka, sebelum daripada ini ada beberapa orang penduduk Turki yang juga menguruskan NGO Turki di sini. Antaranya NGO IHH kalau kalian biasa dengar. Tetapi selain daripada itu, saya tak pernah nampak ataupun mungkin ada sebahagian daripada mereka yang bekerja. Saya dimaklumkan ada orang dari Filipina contohnya yang bekerja bersama-sama dengan Doctors Without Borders. Ataupun ada wakil-wakil daripada negara lain yang bekerja bersama-sama dengan UN. Tetapi yang datang dalam bentuk NGO persendirian ataupun NGO rakyat, from people to people ni, yang saya nampak ialah kami daripada Malaysia, daripada Indonesia, dan juga rakan-rakan yang kita sebut tadi daripada Turki. Ataupun dimaklumkan yang daripada Turki semuanya sudah balik ke Turki. Jadi tak ramai sebenarnya penduduk bangsa asing yang ada di dalam bumi Gaza. Khususnya dengan sebab kita sebutkan keluar masuk ke dalam bumi Gaza ini sangat-sangat sukar. Kawan-kawan kita yang Indonesian yang bangunkan Hospital Indonesia itu, dia datang sekitar tahun 2013, 2014 sampai sekarang tak pernah balik lagi ke bumi Indonesia. Jadi bayangkan dah dekat 10 tahun tak pernah lagi berjumpa dengan keluarga. Dan orang Indonesia kita sangat respect. Kalau ada rakan-rakan Indonesia kita di sini, kita sangat respect dengan mereka sebab perjuangan mereka jauh lebih kuat daripada kita. Bayangkan mereka membangunkan Hospital Indonesia di bumi Gaza ini, dia bawa sekitar 30-40 orang pekerja daripada Indonesia untuk membangunkan hospital itu dengan tangan mereka sendiri. Saya dimaklumkan ada yang baru berkahwin 2 bulan, dia terus datang ke bumi Gaza boleh dapat peluang, tinggalkan isterinya 2-3 tahun tak berjumpa, walaupun baru lagi berkahwin. Ada yang anaknya dalam kandungan, jadi balik-balik dah tengok anak 3 tahun dah. Jadi perjuangan mereka saya memang sangat-sangat mengagumkan lah, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita daripada bumi Indonesia. Dan mereka saya difahamkan dibayar gaji yang tidak terlalu tinggi, tetapi mereka wakafkan kehidupan mereka, masa dan tenaga mereka untuk membangunkan hospital dan infrastruktur lain di bumi Gaza inilah. I see. Masya Allah. Terima kasih banyak Tuan. Jadi Tuan, yang saya nampak lah kiranya kebanyakan wakil-wakil daripada Malaysia dan Indonesia, dari Malaysia ada seorang je lah. Dari Malaysia dengan Indonesia ni kalau by status, dia dekat Gaza tu sebagai student, sebagai pelajar universiti. Tapi masing-masing aktif dalam aktiviti bantuan kemanusiaan lah, macam tu ya? Ya betul, biasanya dia akan bermula sebagai student lah. Saya, kawan-kawan Indonesia semua pelajar syariah di Universiti Islam Gaza. Tapi pada masa yang sama masing-masing ada NGO masing-masing yang dibangunkan dan diusahakan di bumi Gaza inilah. Saya see. Macam Tuan sendiri dah pernah berpeluang balik Malaysia berapa kali Tuan? Saya biasanya setiap setahun 2 tahun sekali saya akan balik sebab kita ada office yang perlu diuruskan juga di Malaysia. Saya pernah bawa isteri saya, pernah bawa anak sulung, pernah bawa anak bongsu Haurak balik ke Malaysia. Jadi mereka dah jumpa dengan ahli keluarga.
doakan kami ada peluang untuk kita balik dan bawa anak-anak yang lain juga untuk mengenali Malaysia dan kalian mengenali mereka lah. Last kali saya balik tahun 2019 sebab berlaku COVID itu, maka tak ada peluang untuk kita terus balik lagi pada tahun-tahun sebelum daripada inilah. I see. Biasanya kalau tuan, ni soalan curious je. Biasanya kalau tuan dapat pulang ke Malaysia tu, keluar melalui pintu Rafah ke macam mana? Ya, untuk orang Malaysia satu-satunya laluan untuk mereka adalah pintu Rafah. Dia tak boleh melalui pintu di sebelah utara, iaitu pintu Erez, dengan sebab kita tidak ada hubungan diplomasi dengan jajah Israel lah. Jadi ada je NGO-NGO lain yang international, mereka boleh masuk melalui pintu sempadan Erez. Ini negara-negara bukan Malaysia lah, negara Britain ke US ke, mereka ada laluan lain untuk masuk. Dan untuk makluman, mereka yang masuk melalui pintu sempadan Rafah macam orang Malaysia, orang Indonesia ni, layanan dia sama macam orang Palestin. Jadi kena layan macam kadang-kadang kena layan macam lembu pun, kita kena layan macam lembu juga, kena hambat dengan kayu. Bila sempadan kena tutup, kita pun kena tunggu di sempadan. Saya pernah tunggu hampir 1 bulan di sempadan untuk dapat masuk. Jadi layanan sama. Kalau kita memilih untuk masuk Gaza melalui Rafah, maka kita akan melalui pengalaman yang sama lah. Kecuali kalau kita banyak duit, kita boleh bayar tu hal lain lah. Dia terima rasuah juga dekat pintu Rafah tu? Tak payah sebut lah. Okey. Saya baru nak tanya tuan, macam mana layanan dia dekat orang Malaysia kan? Dia kan lebih mesra, lebih baik lah layanan. Rupa-rupanya sama juga. Sama saja. Betul je. Okey tuan, ready untuk soalan kedua? Ada 2 soalan. Mana satu ini? Soalan yang kedua, apakah ekonomi utama di Gaza semasa musim sejuk? Okey, kita jawab secara am. Dia sebenarnya ekonomi ni mungkin sejuk ke musim panas ke sama sajalah. Yang pertama sekali, penduduk Gaza paling ramai adalah yang bekerja di bidang kata pegawai kerajaan lah, sama ada yang bekerja dengan kerajaan Hamas ataupun kerajaan Fatah. Tetapi untuk makluman kalian, bila kita sebut pegawai kerajaan ni di Gaza, dia bukannya pegawai kerajaan yang stabil, finance dia di Malaysia yang ada kelebihan-kelebihan tertentu. Tetapi mereka di sini, pegawai kerajaan pun layak untuk mendapatkan bantuan daripada NGO dan sebagainya dengan sebab keadaan ekonomi yang teruk. Kita tengok contohnya pegawai kerajaan di sini, dia dapat bayaran gaji 40%, 50% daripada gaji mereka contohnya. Dan itu pun dibayar setiap 50 hari ataupun 40 hari bergantung kepada bantuan yang masuk. Jadi kita sebut je pegawai kerajaan majoritinya, tetapi itu tidak menggambarkan situasi keadaan ekonomi Gaza yang baiklah. Selain daripada itu, ada daripada mereka yang bekerja bersama-sama dengan United Nations Relief and Works Agency, UNRWA, yang mana UNRWA ini dia banyak sekolah-sekolah, banyak klinik-klinik yang dibangunkan untuk pelarian-pelarian di dalam bumi Gaza. Pelarian di bumi Gaza ni ada sekitar 60% daripada 2.1 juta penduduk yang ada dalam bumi Gaza ini. Jadi itu adalah majoriti yang lebih besar, ataupun majoriti yang kedua terbesar. Kemudian akan ada pegawai-pegawai ataupun pekerja-pekerja di bidang yang lain, seperti di sektor kesihatan, yang buka klinik sendiri, yang buka kedai-kedai makan dan sebagainya, services. Dan ada juga sekelompok besar yang hidup dengan kerja-kerja yang melibatkan daily wages. Daily wages ni maksudnya dia kerja sebagai tukang sapu ke, ataupun dia bekerja di bahagian plumbing ataupun electrician. Jadi setiap kerja dia tu bergantung pada apa yang mereka usahakan setiap hari lah. Sebab itu di bumi Gaza ni masa berlaku COVID-19 baru-baru ni susah untuk dibuat total lockdown, sebab majoriti ataupun sebahagian besar daripada penduduk kalau tak bekerja pada hari tersebut, maksudnya hari tu dia tak akan dapat makan, dan terpaksa bergantung daripada kerajaan dan NGO antarabangsa untuk membantu mereka lah. Jadi itu secara asas. Ada juga petani, ada juga nelayan-nelayan, sebagaimana yang kalian nampak di depan kita yang kita tunjukkan tadi. Kita punya pelabuhan Gaza Port ini semuanya digunakan oleh nelayan-nelayan lah. Saya memang semua buat nelayan. Kapal-kapal tu? Semua buat nelayan lah. Yang kecil-kecil tu semua buat nelayan. Dan pelabuhan ni sebenarnya dia dibesarkan oleh Turki ketika mana mereka mengusahakan kapal Mavi Marmara untuk masuk. Jadi sebenarnya
bot yang besar ni dia tak boleh masuk ke kawasan pelabuhan ni sebab cetek dia. Oh, I see. Jadi tidak ada pergerakan keluar dan masuk sebenarnya di sini. Kalau kalian mungkin hari ni tak nampak sangat, tapi kalau kalian fokus pada hari yang lain sebenarnya di horizon tu, kalian boleh nampak kapal-kapal perang Zionis Israel berjaga. Dia tidak boleh keluar lebih daripada 12 batu nautika nelayan-nelayan di lautan inilah. Dia lebih je akan ditembak oleh Zionis. Sebabnya jalan laut pun dikepung juga Tuan Adi. Jalan Ya, laut, betul. jalan udara. Lautan, daratan dan InsyaAllah. dan udara. Antara sebab Gaza kita ni digelar penjara terbesar dunia sebab tak ada jalan untuk keluar masuk. Jalan laut, darat, jalan udara semuanya dikepung oleh tentera. Saya kagum dengan kisah-kisah rakyat Palestin ni sebenarnya. Saya memang sentiasa kagum. Even dalam keadaan pandemik dan kita tahu memang cara untuk survive di dalam Gaza tu sangat susah berbanding dengan Malaysia sendiri contohnya kan, sebab Gaza ada kadar gaji yang rendah dan sebagainya, tapi benda tu tidak menghalang rakyat Gaza untuk terus kuat bekerja jadi saya sangat terinspirasi dengan itu, masya-Allah. Okay, kita proceed kepada soalan ketiga dan juga yang terakhir Tuan Adi. Soalannya, kalau Tuan balik Malaysia boleh masuk semula ke Gaza ke? Itu soalan dia. Okay. Saya masuk mula-mula ke bumi Gaza ni pada tahun 2013. Ketika itu zaman pemerintahan Dr. Morsi. Dan masa zaman pemerintahan Dr. Morsi ni sangat senang berlaku keluar dan masuk penduduk. Sebab dia sangat-sangat mengasihi Gaza dan nelayan Gaza ni macam salah sebuah wilayah Mesir sendiri. Dan saya masuk ketika itu sebagai wakil daripada NGO. Masa itu saya masuk bersama-sama dengan NGO MAPIM. Dan pada masa yang sama, saya telah berdaftar di Universiti Islam Gaza secara online lah. Jadi sekarang ni kalau orang masuk ke dalam Gaza, dia yang masuk tu dia kena keluar. Dia tak boleh stay macam saya buat masa tahun 2013. Jadi Alhamdulillah 2013 tu saya berjaya untuk kekal terus di dalam bumi Gaza. Dan selepas daripada itu, saya masuk dan keluar hampir setiap tahun ataupun setiap 2 tahun dengan tiket sebagai seorang pelajar. Masa tu memang orang kata, lepas jatuh Dr. Morsi tu orang kata mustahil kau akan dapat masuk balik. Tapi memang masa tu mungkin pengalaman pertama Mesir dia berdepan dengan pelajar Malaysia di bumi Gaza kan. Jadi dia tak ada keputusan yang jelas masa tu, jadi dia benarkan untuk masuk. Sampailah pada tahun 2016 saya berkahwin dengan seorang wanita Palestin. Dan Alhamdulillah bila kita berkahwin dengan orang Palestin ni, dia senang nak masuk ke dalam Gaza bila kita tunjukkan IC kita punya isteri lah, dan kita punya akad nikah dan sebagainya, kita buktikan bahawa kita ada keluarga di dalam Gaza, maka kita dibenarkan untuk masuk dan keluar daripada bumi Gaza. Kalau sekarang ni dengan perkembangan banyak kes kacau belau, rohara yang dikaitkan dengan bumi Palestin, mutakhir ni mungkin ada risiko kalau saya balik dan tidak dibenarkan masuk ke dalam bumi Gaza walaupun saya ada isteri di dalam bumi Gaza. Masa tu kita kena fikirkan plan B, plan C, D, E, F, G, W sampai ke penghujungnya apa yang perlu kita lakukan lah. Jadi sebab tu kita selalu sebutkan, kita buat apa-apa tindakan, kita nampak macam dia tidak memberi kesan, tetapi sebenarnya jangka masa panjang dia memberi kesan kepada banyak pihak. Jadi berhati-hatilah dalam setiap tindakan yang dibuat. Masya-Allah. Kiranya Tuan dalam Gaza sekarang masih pegang IC Malaysia ke? Ya, dia kalau ikutkan satu warga negara Malaysia ni dia tidak boleh ada second nationality. Kalau saya nak ambil warga negara Palestin, saya kena tinggalkan warga negara Malaysia lah. Ada sebenarnya untuk kerja-kerja kebajikan, warga negara Malaysia jauh lebih bagus. Kita top 10, kita punya pasport. Dia orang ni top ataupun bottom 10. Jadi dengan IC ataupun dengan pasport Palestin ni sebenarnya sangat sikit negara yang kita boleh masuk ke dalamnya. Jadi saya duduk di bumi ni memang sebagai seorang warga negara Malaysia. Dan sebenarnya di bumi Gaza ni setiap tahun mereka akan minta supaya kita renew visa kita. Visa dia secara tahunan. Tetapi Alhamdulillah untuk orang-orang Malaysia ataupun yang datang khususnya daripada negara-negara Islam, dia tidak terlalu menekankan sangatlah isu ini. Saya tengok ada 25 seconds remaining, tak sempat buat soal jawab tu nanti. Masya-Allah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Tuan. Seterusnya sekarang kita akan masuk kepada satu sesi yang dinantikan semua orang, iaitu sesi giveaway komik Gaza Mini 7 dan juga tote bag Israel Koyak ya. Okey, kalau jadi habis masa kita masuk semula ada 3 minit 3 seconds.
Assalamualaikum. Kita sambung kita punya live Ni tinggal sesi soal jawab Jadi ni kalian kena join lah supaya tidak ketinggalan mendapatkan hadiah-hadiah yang akan kita jemput semula If Moses tulis komik Gaza untuk berada bersama-sama dengan kita sebagai host kita pada hari ini. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah, saya lupa ada limit masa. Tuan. Dia jadi leka pula. Okey, seterusnya kita dah tamat sesi Q&A tadi dalam live pertama kita. Alhamdulillah kita punya viewers masih naik. Boleh cover balik viewers yang awal tadi. Seterusnya kita berpindah kepada sesi giveaway Komik Gaza 7 dan juga tote bag Israel Koyak. Okey, jadi giveaway ni khas untuk 3 pemenang saja. Jadi setiap pemenang akan dapat 1 naskah komik dan satu tote bag ya. Cara nak menang mudah saja. Yang pertama saya akan bacakan 3 soalan yang sangat mudah tentang Palestin. Jadi yang bestnya jawapan kepada soalan-soalan ni ada dalam Komik Gaza yang CD-CD sebelum ni. Jadi siapa yang pernah beli ada kelebihan lah. Jadi penonton boleh jawab soalan ni dekat ruang komen live Instagram Tuan Nadir ni. Dekat Instagram Tuan Nadir. Jadi penonton pertama yang dapat beri jawapan yang betul, kita akan kira sebagai pemenang. Siapa yang jawab betul, orang pertama terus menang. Dan saya akan umumkan teruslah nama pemenang tu dan saya akan share apa dia jawapannya betulnya. Okey, semua dah ready ke? Boleh komen sikit kat bawah, semua dah sedia ke? Saya nak share soalannya. Boleh ke? Okey, ada yang kata saya nak. Ready Okey. Soalan yang pertama. Sedia? Soalan yang pertama. Tembok Burak adalah sebahagian daripada kompleks Masjidil Aqsa. Betul atau salah? Okey, saya ulang soalan Tembok Burak adalah sebahagian daripada kompleks Masjidil Aqsa. Betul atau salah? Okey, dia punya jawapan ni ada dalam Komik Gaza yang pertama. Ada dalam buku ni, Komik Gaza pertama. Okey, jawab. Kak Iman macam mana kita dah ada pemenang ke? Macam mana Kak Iman kita dah ada pemenang ke untuk soalan ni yang pertama ni? Betul atau salah jawapan dia? Okey, Kak Iman dah share kan nama pemenang kepada soalan pertama kita adalah Masbah Madun. Nama Instagram dia Masbah Madun. Tahniah Masbah Madun. Masya Allah susah sebut nama. Okey, nanti jangan lupa tuntut hadiah dengan Iman Publication ya. Boleh DM Iman Publication ataupun Iman Publication yang akan follow up pemenangnya. Okey, jawapannya adalah betul. Okay, tahniah. Okey, ready? Kita masuk kepada soalan yang kedua pula untuk cari pemenang yang kedua. Soalannya, siapakah nama khalifah yang telah mempertahankan Palestin daripada Zionis? Atau lebih tepat lagi daripada Theodor Herzl. Siapakah nama khalifah ini ya? Dia punya jawapan dia ada dalam Komik Gaza yang pertama, yang ni juga dengan Komik Gaza yang ketiga. 2 kali pernah keluar. Jawapan dia ada dalam ni. Okey, cuba jawab siapakah nama khalifah yang telah mempertahankan Palestin daripada Zionis ataupun Theodor Herzl. Senang je ni. Jangan marah kalau Moses cakap senang. Okey, Alhamdulillah kita dah ada pemenang. Tempat kedua pula, sorry. Soalan kedua dimenangi oleh Anis Kut 87. Anis Kut 87. Ejaan dia ANIES Kut 87. Tahniah Anis Kut 87. Nanti boleh tuntut hadiah dengan Iman Publication, penerbit Komik Gaza ya. Okey. Tahniah. Okey, soalan terakhir, peluang terakhir untuk menang ni. Semua ready Soalan ni pun senang juga. Soalan ketiga. Soalannya, Baitul Maqdis pernah dibebaskan sebanyak, sorry. Soalan yang kedua tadi, jawapannya Sultan Abdul Hamid II.
Untuk siapa yang nak tahu Sultan Abdul Hamid II. Okey, soalan yang ketiga. Baitul Maqdis pernah dibebaskan sebanyak 2 kali sebelum ini oleh tokoh Islam. Tokoh yang pertama adalah Khalifah Umar Al-Khattab. Tokoh yang kedua adalah isi tempat kosong. Siapakah tokoh kedua yang pernah membebaskan Baitul Maqdis sebelum ini? Jawapan dia ada dalam Komik Gaza 3 dan juga yang ni, Komik Gaza 5. Ada 2 buku ni. Siapa yang pernah beli tu memang kena jawab. Okey. Dapat teka tak? Saya bagi clue lagi dia bermula daripada huruf S tokohnya. Banyak saya bagi clue ni. Alhamdulillah, kita dah ada pemenang soalan ketiga. Orang pertama yang jawab betul adalah Amir Perdana. Tahniah Amir Perdana. Okay, Amir Perdana minta komen sikit kat bawah, saya menang. Okey, Amir Perdana, tahniah dan jangan lupa tuntut Komik Gaza 7 ni dan juga tote bag dengan kita punya penerbit dia, Iman Publication. Jangan tuntut kat Tuan Nadir pula. Tuan Nadir kat Gaza tu, dia tak ada pegang hadiah sekarang ni. Okey, Alhamdulillah. Jawapan yang ketiga ni, jawapannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu jawapan dia. Tuan Nadir pun senyum, dia kata macam senang sangat soalan Aif Moses ni kan. Dia macam tahan je tak nak jawab kan. Okey lah. Okey, Alhamdulillah, tahniah kepada semua penonton. Okey, kepada yang tak menang, jangan bersedih hati. Sebabnya anda masih ada peluang untuk mendapatkan Komik Gaza 7 mini ni dengan harga promosi. Okey, so hari ni kita nak buka apakah dia, kita nak dedahkan apakah dia kod promosi untuk dapatkan Komik Gaza ni dengan harga yang murah ya. Okey, senang je cara dia. Anda boleh lawati Iman Shop, www.imanshop.com dan gunakan kod voucher NADIR. Kod vouchernya adalah Nadir, N-A-D-I-R, iaitu nama tetamu special kita hari ni ya. Bukan Tuan Nadir, bukan Nadir Anuri, tetapi Nadir sahaja, N-A-D-I-R. Okey, untuk dapatkan diskaun sebanyak 10%. Jadi kod diskaun ni valid sampai 31 Disember sahaja. Ini sampai hujung tahun ni lah. Jadi ingat Nadir, ingat Komik Gaza 7. Senang kan? Okay, Komik Gaza 7 ni harganya RM15 ya. RM15 dia. Harganya mahal sikit, bukan mahal lah, tinggi sikit berbanding Komik Gaza yang sebelum-sebelum ni sebab yang ni dia nipis. Jadi kalau anda tengok Komik Gaza yang terbaru ni, dia lebih tebal. Kita ada 8 bab dalam ni, dia lebih tebal. Okey, insyaAllah. Sampai di sini saja sesi live kita. Terima kasih banyak kepada semua penonton yang sudi kekal sampai ke penghujungnya. Ada 243 orang yang bertanya soalan, yang aktif jawab quiz, giveaway. Terima kasih banyak juga kepada Tuan Nadir, kita punya tetamu jemputan hari ni. Jadi insyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi lain kali. Tuan Nadir ada kata-kata terakhir ataupun Okay, saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Iman Publication, kepada Aif Moses atas peluang untuk kita berjumpa dan bercerita pada hari ini. Dan sebagaimana yang disebutkan ataupun ada kawan-kawan tadi yang komen awal tadi, sebenarnya saya punya buku pun akan di-launch juga pada esok hari, Aif Moses. Jadi Aif Moses dah jauh terkedepan, ada 7-8 buah buku berkenaan dengan Gaza. Kita dah 10 tahun berada di Gaza, baru nak lancarkan buku yang pertama. Jadi esok insyaAllah kita akan buat launching. Stok buku kita pun terhad, kita buka kepada 10,000 orang yang terawal sahaja. Jadi insyaAllah ikut kita punya live, tunggu jam 8.30 PM. Kita akan buka secepat mungkin. Dan kita juga akan ada hadiah dengan nilai RM500 pun ada, barang-barang cenderati khusus daripada Bumi Palestin untuk pembeli-pembeli yang terawal. Jadi terima kasih kepada Aif Moses, terima kasih kepada Iman Publication dan juga kalian yang mendengar dan berada bersama-sama dengan kita live dari Bumi Gaza pada hari ini. Masya-Allah, tahniah Tuan. Dekat Cerita Gaza Malaysia ni live ni esok. Ya, dekat Palestin Terkini dan Sensasi, Cerita Gaza Malaysia punya page yang terbaru. I see. Nanti saya follow insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Tuan dan tahniah sekali lagi. Semoga apa yang kita bincangkan dalam live malam ni sedikit sebanyak memberikan buah fikiran dan buah amal yang baru buat kita semua. Semoga kita terus bersemangat memperjuangkan dan mempertahankan tanah suci kita dengan apa jua cara yang kita mampu. Jadi saya akhiri live ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan tolong sampaikan salam saya pada
pada isteri dengan Haurok Saya peminat Haurok ni. InsyaAllah. Kan salah. InsyaAllah. Allah.